pendapat dan juga perkongsian bersama dengan semua adik-adik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Aris Bendahara dan juga semua pencinta bangsa. Tuan-tuan dan juga puan-puan, masih lagi saya terngiang-ngiang ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1992. Katanya kita ingin menubuhkan bangsa Malaysia. Namun pada ketika itu saya yakin dan pasti ramai yang beranggapan sehingga kepada hari ini, kalau kita adakan bangsa Malaysia, maksudnya adakah tanjak, sambit, capal, baju Melayu yang saya gunakan sekarang ini akan lenyap selama-lama? Ataupun adakah kita akan lupakan segala identiti bangsa, identiti agama, identiti budaya yang telah pun selama ini kita amalkan, tuan-tuan dan juga puan-puan? Baiklah, dalam menjawab persoalan ini, izinkan saya untuk menerangkan kepada anda tentang apakah cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh kita bila kita ingin menjalankan bangsa Malaysia ini, tuan-tuan. 4 perspektif yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Pertama, dari sudut bangsa. Kedua, dari sudut politik. Ketiga adalah dari sudut kebudayaan. Dan juga yang keempat adalah dari sudut pendidikan. Tuan-tuan dan juga puan-puan, saya ingin membawa kepada anda kepada satu makalah yang telah pun ditulis yang bertajuk Ethnologue, The Language of the World, yang telah pun menceritakan kepada kita bahawasanya sebanyak 6,909 bahasa yang masih lagi diamalkan di dunia, dan hanya 6% sahaja bangsa ini mempunyai lebih daripada 1 juta pengguna. Dan bahasa Melayu tidak pernah ketinggalan dalam berada di tempat 10 terbaik dunia, yang mana pada tahun 2017 telah pun diisytiharkan dalam buku ini bahasanya bahasa Melayu yang mempunyai 281 juta pengguna, termasuk di Indonesia, termasuk juga di Brunei, berada di tangga ke-6 terbaik dunia. Dan untuk pengetahuan anda semua, selepas daripada kontrak sosial yang telah pun kita tanda tangani semenjak daripada tahun 1948, yang mana bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa-bahasa lain bebas untuk diamalkan, wujud satu masalah yang paling besar, iaitu tentang soal penggunaan bahasa Inggeris yang semakin menular dan juga semakin ditekankan dalam sektor pekerjaan. Berdasarkan statistik yang telah pun dikongsikan dalam Kementerian Sumber Manusia pada tahun 2017 menceritakan kepada kita semua yang menjadi tamsilan bahawasanya lebih daripada 70% sektor pekerjaan kita amat mementingkan penggunaan bahasa Inggeris. Ini membuatkan kita sedih. Adakah bahasa Melayu kita ini dipinggirkan? Dan bagaimana pembentukan bangsa Malaysia ini dapat kita amalkan, sedangkan wujud satu bahasa yang lain yang seolah-olah cuba untuk menjadi duri dalam daging kepada perpaduan kita sehingga ingin menumpuskan bahasa Melayu. Namun kerajaan kita telah pun bertindak bijak yang akhirnya telah pun memperkenalkan, memartabatkan bahasa Melayu, memperkasa bahasa Inggeris yang telah pun mula diamalkan pada tahun 2016 dalam usaha untuk memastikan apa? Untuk memastikan adik-adik saya yang cukup cantik dan juga cukup kacak bergaya pada hari ini mampu untuk bersaing di peringkat antara bangsa. Namun dalam masa yang sama tidak akan pernah melupakan bahasa Melayu yang menjadi jiwa bangsa kita pada hari ini. Saya juga ingin mengambil tentang perkongsian dan juga perkara yang telah pun dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana dalam usaha untuk berdepan dengan bahasa Inggeris yang semakin menguasai pemikiran dan juga minda manusia rakyat Malaysia khususnya, tindakan yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini juga cukup terpuji, yang mana mereka telah memperkenalkan beberapa perkataan daripada bahasa Inggeris yang selalu diguna pakai yang akhirnya ditukar dalam bahasa Melayu. Saya yakin dan pasti adik-adik saya pasti mengetahui tentang perkataan viral. Apakah terjemahannya dalam bahasa Melayu? Tular. Ya betul, tepat sekali. Perkataan roadshow yang selama ini kita gunakan ditukarkan kepada diberi maksud dalam bahasa Melayu adalah jerayawara. Dan perkataan-perkataan yang paling cantik dan paling manis adalah perkataan tweet, yang mana telah pun ditukar
dicantikkan dalam bahasa Melayu, iaitu perkataan siap. Tuan-tuan dan juga puan-puan, inilah kecantikan bahasa dan juga kecantikan yang telah dibawa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendepani era globalisasi ini, tuan-tuan dan juga puan-puan. Berikan tepukan untuk Dewan Bahasa dan Pustaka yang selama ini telah berusaha untuk mendepani era globalisasi ini. Itu tentang hujah saya yang pertama. Yang kedua, tentang soal pendidikan. Ada 3 isu yang paling besar yang berlaku dalam negara kita, iaitu tentang soal isu sekolah vernakular, tentang soal isu kota Bumi Putra, juga isu meritokrasi, dan juga tentang soal pengenalan mata pelajaran bahasa ketiga di sekolah, tuan-tuan dan juga puan-puan. Untuk pengetahuan anda, selepas daripada kemerdekaan yang telah kita kecapi selama lebih 61 tahun, negara kita selama ini tidak pernah menafikan hak kaum-kaum lain dalam usaha untuk memastikan sekolah vernakular Cina dan juga sekolah vernakular Tamil ini kekal untuk berada di dalam Malaysia. Namun tuan-tuan dan juga puan, ada beberapa pendapat yang cukup menggores hati kita, yang tidak memahami tentang soal bangsa Malaysia, mendesak supaya sekolah vernakular ini dihapuskan tanpa melihat tentang kepentingan identiti agama, identiti kaum Cina dan juga India ini dikekalkan dan juga mengharmonikan keadaan negara kita yang sudah bermerdeka sekian lama. Inilah merupakan perkara yang paling penting. Sebab itu, dalam usaha untuk kita memulihkan keadaan ini, sepatutnya, dan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan selama ini cukup baik, yang mana kerajaan sekarang ini dalam usaha untuk memastikan kembali subjek mata pelajaran bahasa ketiga akan diperkenalkan di sekolah, yang mana akan diwajibkan kepada pelajar bermula daripada peringkat tadika sehingga ke peringkat menengah dalam usaha untuk melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi dan juga mampu berkomunikasi dengan baik, untuk memastikan apa? Untuk memastikan kita memahami bahasa di antara kita tanpa memikirkan tentang soal pembentukan bangsa Malaysia yang sangat mementingkan tentang soal pengekalan identiti bahasa, kaum dan juga agama. Itu tentang soal perspektif saya yang kedua. Perspektif saya yang ketiga adalah tentang soal kebudayaan. Ini juga merupakan perkara yang paling penting yang harus kita fahami. Kerana apa? Dalam kita bercerita tentang soal kebudayaan ini, tidak boleh tidak untuk kita faham bahawasanya negara Malaysia mempunyai lebih daripada 80 etnik kaum di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan juga Sarawak. Ini merupakan perkara yang cukup manis dan cukup indah yang tidak pernah dirasai oleh mana-mana negara selain daripada Malaysia. Kerana negara Malaysia ini diberikan kekayaan dari sudut kekayaan, dari sudut rezeki, kekayaan dari sudut kepelbagaian kaum dan juga agama. Sebab itu, dalam kebudayaan yang kita amalkan selama ini, dasar kebudayaan kebangsaan tahun 1971 telah pun diperkenalkan oleh kerajaan dalam usaha untuk memastikan kaum Cina, India, Melayu dan juga kaum Kadasan, kaum etnik Sabah dan juga Sarawak akan kekal boleh mengamalkan segala pemahaman mereka, kebudayaan mereka. Dan kita tidak boleh samakan negara kita seperti Indonesia. Kita tidak boleh samakan negara kita seperti Israel. Kerana apa? Mereka mengamalkan konsep perpaduan secara melting pot, yang mana mereka ini disatukan di dalam satu kaum dan mereka dikenali sebagai bangsa Indonesia, bangsa Israel, dan mereka tidak boleh mengamalkan kefahaman mereka. Mereka tidak boleh mengamalkan agama mereka secara berleluasa tanpa mereka memikirkan tentang soal sensitiviti masyarakat di sana. Berbeza dengan Malaysia, kita mengamalkan konsep perpaduan semangkuk salad. Ada salad di dalamnya, ada tomato di dalamnya, ada susu, ada mentega dan sebagainya. Apabila kita gaulkan bersama, tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tidak pernah hilang identiti, kita tidak pernah hilang bahasa, kita tidak pernah hilang kefahaman agama kita yang mungkin berbeza-beza, tuan-tuan dan juga puan-puan. Itu tentang perspektif saya yang ketiga. Tentang perspektif saya yang keempat, ini merupakan perkara yang cukup sedih, yang mungkin perlu untuk saya sentuh dan saya bawa tuan-tuan dan juga puan-puan, panel hakim dan keseluruhan rakyat Malaysia yang berada di sini untuk kita bercerita tentang soal politik. Kenapa saya katakan politik ini juga memainkan peranan yang cukup penting untuk memastikan bangsa Malaysia yang ingin kita gapai selama ini akan tercapai. Cuba kita tengok contoh bangsa Johor. Berbeza fahaman politik, berbeza fahaman agama, namun kita tetap hidup dalam rukun yang sama.
kita tetap hidup dalam keamanan yang sama, kita tetap mendukung hasrat yang dibawakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan juga Tengku Mahkota Johor, dan kita tidak pernah bertaraf tentang soal isu politik. Pemahaman, perbezaan pendapat tetap kita raihkan. Namun sayang, seribu kali sayang, perkara ini tidak berlaku di keseluruhan tempat di seluruh Malaysia. Ada mereka yang cukup taksub, yang cukup obses terhadap seseorang parti politik, seseorang pemimpin politik, sehingga terlupa tentang soal batil dan juga kebenaran. Ada di antara mereka yang menuduh kalau kami ataupun ada sesetengah individu ini tidak sealiran fahaman dengan mereka, mereka akan menuduh mereka ini merupakan racun, mereka ini merupakan duri dalam daging, mereka ini merupakan musuh dalam selimut, mereka ini juga merupakan api dalam sekam yang membawa kepada rencaman perpaduan dalam negara kita, tuan-tuan dan juga puan-puan. Sebab itu soal politik ini harus untuk kita ambil kira, harus juga untuk kita fikirkan bersama. Kerana apa? Politik ini yang akan membawa ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang paling utuh dan kekal selama-lama. Untuk kesimpulannya, tuan-tuan dan juga puan-puan, pembentukan bangsa Malaysia ini memakan masa. Tidak boleh untuk saya katakan hari ini kita kata bangsa Malaysia ini ingin kita bina, maka esok lusa akan terbentuk. Tidak boleh. Kerana bangsa Malaysia ini memakan masa. Kalau Indonesia mengambil masa 100 tahun untuk membentuk bangsa Indonesia, kalau dijemput mengambil masa 150 tahun untuk membentuk satu ketamadunan yang kekal abadi sehingga kita kenali sehingga kepada hari ini dengan jemput sebagai satu kaum ataupun satu keadaan yang bersih, pembersih di negaranya, dan bangsa Malaysia belum tentu lagi kita boleh bina dalam masa yang terdekat, tuan-tuan dan juga puan-puan. Dan izinkan saya untuk mengakhirkan pidato saya pada hari ini dengan serangkap lagu. Assalamualaikum dunia, bangla semua, lihat wajah diri kita, semua serupa, damalah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya saudara kata sapaannya Yang Mulia Tengku Izwan Farid. Terima kasih. Bertemu suaranya. Terima kasih. Okey, soalan saya berdasarkan pernyataan ini. Mewujudkan persamaan hak dan keadilan dalam membentuk sebuah bangsa yang bersatu padu. Mewujudkan persamaan hak dan keadilan dalam membentuk sebuah bangsa yang bersatu padu. Berikan ulasan anda. Baiklah, terima kasih kepada Kedai yang sudi untuk bertanyakan soalan. Saya ingin mengambil tentang beberapa tindakan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menjawab tentang soal keadilan dan juga kesamarataan. Keadilan, kalau kita memetik kata-kata yang telah pun diungkapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, menetapkan kepada kita bahawasanya keadilan ini adalah bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya dan bukan berarti sama rata. Namun begitu, kerajaan selepas daripada memperkenalkan Kota Bumiputera, selepas daripada dasar ekonomi baru tahun 1970, apa yang telah pun dilakukan oleh kerajaan semenjak daripada tahun 2003, mereka telah mula memperkenalkan sistem meritokrasi. Yang mana dalam sistem meritokrasi yang dibuat oleh kerajaan pada ketika itu, mereka telah pun membuka ruang dan peluang kepada kaum Cina dan juga kaum India untuk melanjutkan pelajaran di MRSM. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah pun mengadakan matrikulasi untuk bukan Bumiputera, yang mana seramai lebih 25,000 permohonan yang telah pun dilakukan oleh kaum bukan Bumiputera. Namun yang kerajaan telah pun buka adalah sebanyak 1,000 kuota khas untuk bukan Bumiputera saja. Maksudnya apa? Dalam kita membina sebuah bangsa Malaysia, kerajaan sudah pun sedar kepentingan pendidikan harus diberikan kepada semua kaum tanpa menilai ras kaumnya, tanpa menilai agamanya, tanpa menilai fahaman ideologi politiknya. Dan akhirnya kerajaan telah pun melakukan perkara ini untuk memastikan bangsa Malaysia ini dapat dibentuk. Itu tentang soal kesamarataan. Kedua, saya ingin bercerita kepada tuan-tuan dan juga puan tentang pemberian cuti-cuti yang diberikan oleh kerajaan kepada penjawat-penjawat awam yang ingin melunaskan ataupun melakukan upacara keagamaan mereka. Sebab sebelum ini dalam
institusi UiTM khususnya, kita tidak membenarkan cuti yang begitu panjang kepada kaum Sabah dan juga Sarawak untuk mereka bercuti menyambut perayaan Hari Gawai. Namun selepas perbincangan di Dewan Senat dan juga bersama dengan institusi lain yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, maka cuti yang telah pun diberikan oleh kerajaan kepada institusi mereka yang ingin menjalankan upacara keagamaan mereka diberikan cuti selama seminggu untuk kaum Sabah dan juga Sarawak, yang akhirnya memberikan kesamarataan kepada keseluruhan kaum. Kalau kaum lain boleh cuti lama, kaum Cina dan India juga boleh cuti lama, kaum lain juga boleh cuti yang sama panjangnya dengan kaum yang minoriti, dengan kaum yang majoriti. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih